Tengah-tengah pula dia rekod ya. Tak apalah. Okey, terangkan satu ciri yang boleh digunakan untuk mengelaskan organisma ini sebagai tumbuhan. Ingat, kalau tumbuhan tu mesti boleh menjalankan fotosintesis. So, organisma ini memiliki kloroplas. Nampak tak ni kloroplas? Kloroplas. Bila sebut kloroplas, dia bersifat pokok sebab dia boleh buat makanan sendiri. Jadi hanya tumbuhan memiliki kloroplas ini. Okey, dan juga dia membuat makanannya sendiri. Okey, makanan ni maksudnya apa? Melalui fotosintesis lah. Melalui fotosintesis. Boleh? Okey. Okey, jap. Aku tunjuk sikit. Mungkin kawan-kawan kita nak tengok ke macam mana rupanya. Macam mana rupa Clidomonas semua tu kan. Jom tengok warna sikit. Inilah kita pakai iodine Kita pakai iodine supaya nampak warnanya cantik. Titiskan iodine supaya berwarna cantik. Ni kita guna iodine tau. Ini kita guna iodine ni. Okey. Mana tumbuhan tu? Ini. Okey, nampak tak? Igluina ni dia adalah tumbuhan dan juga haiwan. Clidomonas ni bukan. Clidomonas ni dia adalah tumbuhan. Tumbuhan saja. Jadi satu-satunya Igluina lah, haiwan dan tumbuhan ya. Nampak sikit kan? Okey, jadi dekat sini nyatakan satu lagi contoh organisma unisel dalam tumbuh-tumbuhan. Dia nak satu lagi contoh. Apakah dia nak satu lagi unisel dalam bentuk tumbuhan? Tadi dah tengok dah. Tadi kalau ikut apa ni? Kalau ikut inilah. Kita ada tumbuhan kat situ. Jadi Chlamydomonas adalah salah satunya. Kita pun tulis. Kat sini. Chlamydomonas. Macam tu. Boleh salin. Okey dah, cikgu boleh teruskan? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Bolehkah? Tak ada cikgu teruskan lagi. Okey, seterusnya kita nak masuk sel darah ya. Okey, jom tengok jap. Sel darah macam mana pula? Jom tengok sel darah kita. Okey. Kita punya sel kita banyak ni ada. Sel kita, ingat kita bermula dengan sel. Kita ada sel epithelium, ni kulit. Dekat kulit ada sel epithelium. Kita ada sel saraf. Sel saraf ni macam kalau korang kena tangan korang kena jarum, macam mana kau buat? Dia akan tarik kan? Tu sel saraf punya kerja. Kita ada sel darah merah. Tengok bentuknya macam donat. Kenapa bentuk macam donat? Namanya adalah cakra dwi cengkung. Okey, dan dia special sikit. Sel darah merah ni dia tiada nukleus. Okey, tiada nukleus. Sel lain semua ada kecuali darah merah tak ada. Kenapa? Sebab dia nak mengisi hemoglobin. Hemoglobin ni untuk angkut oksigen. Jadi kalau ada nukleus, selnya jadi sempit. Jadi Tuhan ciptakan untuk darah merah ni tak ada sel, tak ada nukleus. Supaya dia boleh angkut banyak oksigen dalam darah kita. Okey, ni adalah sel otot.
Okey, lepas ni sel darah putih ya. Sel darah putih ni memang dia membentuk antibody yang bunuh COVID korang tu. Sel darah putih ni lah. Dia menghasilkan antibody. Dia bunuh partikel-partikel asing. Okey, lepas tu kalau perempuan, kalau dah balik nanti, nanti dia boleh menghasilkan ovum, telur sendiri. Lelaki pun sama, dah balik nanti, dia boleh menghasilkan sperma. Ini namanya adalah sel pembiakan. Jadi kat sini kita ada 6 sel yang penting. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni sel darah lah kan. Kita nak cerita sel darah kan. Okey, dapat idea ni sel darah merah. Sel darah putih. Bentuk dia macam pelik sikit tau. Okey, yang pertama soalannya, namakan kedua-dua sel tersebut. So, P apa? Sel darah merah. Kalau sebut darah merah saja tak betul, kena sebut sel darah merah. Q pula adalah sel darah putih. Lebat tempat cikgu hujan. Korang dengar tak? Guruh rumah cikgu ni. Amar rumah Amar hujan tak? Tiba-tiba lebat pula. Lebat Amar? Reda sikit dah. Cikgu baru mula sampai sini kot. Mungkin daripada rumah Amar sampai ke sini. Okey, apakah fungsi Q? Q ni darah putih ya. Tengok fungsi Q dia apa? Kita check balik. Fungsi Q. Ni Q, darah putih ya. Dia berubah bentuk untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Maksudnya kalau ada COVID, kan, nanti dia akan datang dekat, dia akan kelilingi dan dia akan makanlah COVID tu. Okey. Jadi itulah fungsi dia guys. Okey. Jadi apakah fungsi dia? Fungsinya adalah melindungi badan kita daripada penyakit ataupun daripada mikroorganism jahat. Okey, kita pun tulis melindungi badan kita daripada mikroorganisme jahat. Namanya adalah patogen. Pernah dengar patogen tak? Ni adalah mikrob jahat. Pernah dengar patogen tak? Patogen yang menyebabkan penyakit. Boleh? Jadi korang kena nak hafal tak juga, kena biasalah nama-nama ni. Patogen ni lah mikrob jahat, mikroorganisme jahat. Jadi kalau dah masuk je, nanti sel darah putih akan attack dia. Macam korang muda-muda lagi, jadi korang punya sel darah putih power Kalau kena penyakit pun dia cepat serang. Kalau dah tua sikit, sel darah putih dah kurang bermaya dah. Kalau datang yang power-power sikit, dah tak ada harapan dah nak lawan. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Okey. Ini adalah sistem yang kita belajar tadi. Daripada sel, menjadi tisu, menjadi organ, menjadi sistem dan menjadi organisma. Yang kita belajar sebelum tadi. Soalannya adalah namakan sistem X. Kita baca soalan ini dulu. Raja menunjukkan urutan organisme sel yang melibatkan sel P dan sel Q. Okey, namakan sistem X. So, apakah agak-agaknya sistem X ini? Tengok atas. Sebab ni dia merujuk kepada cerita atas ni. So, sistem apakah yang pakai darah? Jom kita check balik buku teks kita. Sistem apakah? Darah ni kat mana sistemnya? Jom kita check. Okey, dalam banyak-banyak ni, darah ni akan pakai dalam sistem peredaran darah.
Jadi sistem peredaran darah dikawal oleh jantung dan dibawa oleh saluran darah. Jadi dalam saluran darah tu adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah ini berada dalam sistem peredaran darah. Okey, boleh. Jadi kat sini kalau ditanya sistem apakah darah ini? Jawapannya adalah sistem peredaran darah. Ingat, sistem kita ada 11 sistem tau. Kita ada 11 sistem. Banyak. Banyak sangat. Jadi buat sementara ni tak payah hafal dululah. Nanti korang lama-lama ingat sendiri. Satu-satu dia ingat sendiri. Okey, teruskan lagi. Okey, lengkapkan urutan ini. So, nyata yang berikut dengan betul bagi pembentukan suatu organisma. Jadi, untuk membina organisma seperti manusia dan haiwan, kita perlukan ini. So, mula-mula kita ada sel. Lepas sel apa? Lepas sel apa, Amar? Ingat lagi tak? Alicia ke? Alia boleh Alia? Umairah. Oh, Umairah buat first time hari ni. Mungkin dia lupa. Okey, lepas sel adalah tisu. Lepas tisu, organ. Lepas organ betul, Alia. Lepas organ, sistem. Okey, lepas tu barulah terbentuknya organisma. Okey, sekarang kita nak masuk respirasi. Okey, respirasi ni bahasa biasa nak panggil apa ni? Respirasi ni bahasa sains. Kalau bahasa kita nak panggil apa? Siapa ingat lagi? Respirasi ni bahasa kita panggil apa? Bahasa kita dikenali sebagai bernafas. Ataupun pernafasan. Bila sebut respirasi, pernafasan. Jadi respirasi ni ada dua ya. Dipanggil respirasi dalam, respirasi luar. Satu dalam, satu lagi luar. Luar ni yang kita sekarang bernafas. Yang kita sekarang bernafas, hirup oksigen dan hembus, namanya respirasi luaran. Yang dalaman ni lebih kepada sel yang bernafas. Namanya respirasi sel. Respirasi sel. Maksudnya sel kita bernafas. Jadi dalam kes ni, dia cerita mengenai respirasi sel. Maksudnya, yang ini sel yang bernafas. Okey. Fotosintesis hanya berlaku kepada tumbuhan yang berwarna hijau. Ataupun mikroorganism yang berwarna hijau. Contohnya seperti algae lah, warna hijau. Ataupun phytoplankton. Okey, ini adalah persamaan. Persamaan untuk menghasilkan sel respirasi. Ni, respirasi sel ni. Persamaan kita ini. Maksudnya apa tu? Maksudnya adalah sel memerlukan glukosa. Glukosa tu apa? Glukosa tu kanji, beras, nasi, roti. Yang kita makan tu nanti bila masuk dekat sel, dia akan menjadi glukosa. Dan glukosa tu dia perlu ada oksigen. Datang mana oksigen, kita bernafas. Lepas tu darah akan angkut sampai dekat sel. Maka glukosa dan oksigen akan bergabung. Okay, bila bergabung, berlakulah proses P. P ni apa? P inilah proses respirasi sel. Maka terhasillah karbon dioksida. Kita pun keluarkan nafas kita. Jadi kita bernafas menghasilkan karbon dioksida hasil daripada respirasi sel. Kita juga mengeluarkan air. Bila kita buat kalau korang buat kat tangan, sekarang ni kan, korang akan rasa lembab je kat tangan. Sebab kita keluarkan karbon dioksida bersama dengan air. Okey, lepas tu, barulah kita mendapat tenaga. Tenaga tu kita guna sekarang lah. Cikgu nak bercakap, nak tidur ke, nak bergerak. Jadi kita perlukan tenaga. Jadi tenaga ini kita ambil. Faham tak?
Boleh? Sampai sini okey? Sampai sini? Boleh faham? Jadi ini adalah respirasi sel. Okey, untuk fotosintesis dia cuma terbalik sahaja. Yang ini kat depan, manakala yang ini dekat belakang. Dia terbalik je. Untuk fotosintesis, energi ni kita buang. Kita perlukan air, karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Jadi, tumbuhan dia menghasilkan oksigen. Jadi, ingat senang je. Jadi, satu persamaan ni mewakili dua proses. Korang terbalikkan dia. Korang terbalikkan. Tapi, benda ni berlaku dua tempat yang berbeza. Untuk mudah ingat, dia hanya buat satu persamaan je lah. Okey, namakan proses P. Kita tahu dah proses P adalah respirasi sel. Respirasi sel. Okey, proses Q adalah fotosintesis. Okey, lagi. Nyatakan di mana proses P dan Q berlaku. Okey. Kat mana rasa-rasanya P dan Q ni berlaku? Okey. Yang pertama, proses P. Proses P ni adalah dekat sel ya. Bila dalam sel, ingat. Dekat sel tadi, siapakah yang menghasilkan tenaga? Ni ada tenaga kan? Tenaga kan? Siapa yang menghasilkan tenaga tadi guys? Ingat lagi tak? Siapakah yang menghasilkan tenaga? Hilanglah pula mana ni. Siapa yang menghasilkan tenaga? Inilah orangnya yang menghasilkan tenaga. Jadi mitokondria. Jadi respirasi sel ni dalam sel tu berlaku pada mitokondria sebab dia menghasilkan tenaga ni guys. Boleh. Jadi berlaku dalam mitokondria. Okey. Manakala proses Q. Proses Q ni adalah fotosintesis. Fotosintesis berlaku kat mana guys? Siapa tahu fotosintesis berlaku kat mana? Bentuk bulat-bulat tu apa maksudnya? Betul lah, kloroplas. Jadi fotosintesis berlaku di kloroplas. Jadi inilah kloroplas. Ini adalah mitokondria. Okey. Senang je kan? Okey, lagi next. Seterusnya. Okey, B. Semua organisma hidup menjalankan proses P. P itu apa? Sel respirasi. Hanya setengah organisma yang dapat menjalankan proses Q. Betul. Terangkan mengapa. Proses Q memerlukan klorofil lah. Kan? Ataupun kloroplas lah. Jadi dia memerlukan kloroplas. Jadi hanya tumbuhan sahaja yang ada macam ni. Tumbuhan je ada yang memiliki kloroplas ini. Okey, seterusnya. Mengapakah fotosintesis tidak berlaku dalam sel tumbuhan pada waktu malam? Pada waktu malam, proses fotosintesis tidak berlaku. Sebab apa guys? Siapa nak tolong jawab ni? Kenapa tak berlaku pada malam? Kenapa bersiang saja berlaku fotosintesis? Siapa nak jawab? Sebab apa guys?
Betul. Tiada matahari. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Betul. Cahaya matahari. Betul, betul. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari. So, maka fotosintesis tidak berlaku pada waktu malam. Okey. Dia tak berlakulah pada waktu malam. Sebab apa? Sebab tanpa kehadiran cahaya. Kalau cahaya lampu, boleh tak cahaya lampu? Kalau cikgu letak lampu, boleh tak rasa-rasanya menjalankan fotosintesis? Boleh juga. Lampu yang cahayanya hampir macam matahari boleh. Okey dah salin dah. Okey, seterusnya dia beritahu bahawa cahaya matahari dan klorofil diperlukan untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis. Sekarang ni tanya, apakah fungsi klorofil? Okey, siapa ada idea? Klorofil warna hijau yang cikgu lukis tadi, apakah fungsi dia? Kita manusia tak adalah. Kalau kita ada, best juga tak? Boleh buat makanan sendiri. Tak payahlah pergi kantin. Jadi sekarang ni apakah fungsi klorofil tu? Sebab dia siang je berlaku. Malam tak berlaku. Jadi fungsi dia apa tu? Apakah fungsi dia? Jadi tulis balik. Fungsi klorofil menyerap cahaya matahari. Inilah fungsi dia, menyerap cahaya matahari. So, fungsi dia sebenarnya menyerap cahaya. Okey, boleh? Ingat dah? Boleh ingat Okey, salin. Boleh salin. Sikit lagi tinggal. Kita tinggal tak banyak dah. Berapa muka surat air? Sikit sangat tinggal. Dah tak banyak dah. Okey, jom. Kita masuk lagi soalan yang berikut. Masih lagi respirasi ya. Sel dan juga fotosintesis. Okey, kat sini tunjuk satu penyiasatan untuk menentukan keperluan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Okey, selain daripada cahaya, tengok persamaan tadi, fotosintesis perlukan karbon dioksida dan juga air. Jadi untuk kat sini, cikgu ulang persamaan dia. So, untuk fotosintesis perlukan karbon dioksida tambah dengan air dan juga kehadiran kloroplas dan juga cahaya matahari, baru dia menghasilkan oksigen plus dengan glukosa. Dia terbalik tau. Jadi oksigen ni dibebaskan, kita yang ambil. Glukosa ni dibebaskan dan dia yang ambil. Jadi glukosa tu dia tak bebaskan, pokok ambil. Pokok nak besar perlukan glukosa. Oksigen dia tak perlukan, dia buang. Jadi manusia yang ambil, manusia dan haiwan. Jadi tanam pokok ni penting lah sebab dia je yang boleh bagi oksigen. Okey, apakah fungsi kalium hidroksida? Okey, dalam eksperimen ni dia letakkan kalium hidroksida. Tengok, eksperimen ni sebenarnya dia nak menguji kehadiran karbon dioksida. Jadi, kalium hidroksida ni sebenarnya untuk menyerap karbon dioksida. Jadi, bekas A ni tak ada karbon dioksida. Sebab kalium hidroksida tu telah menyerap semua karbon dioksida. Jadi, logiknya, yang A tu pokok akan matilah. Sebab tak boleh membuat fotosintesis. Okey, boleh faham? Jadi, tumbuhan
Tumbuhan ni jadi apa sekarang ni? Tumbuhan A tu, tumbuhan yang mana akan menunjukkan keputusan negatif ujian kanji. Maksudnya tak ada kanji. Tak ada kanji maksudnya tak ada fotosintesis. Tumbuh A lah. A tak ada. Okey, kenapa? Kerana ketiadaan karbon dioksida. Okey, tiada dioksida. Maka kita punya fotosintesis tidak berlaku. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya. Penyiasatan di atas diulang dengan meletakkan tumbuhan B. Tumbuhan B di dalam sebuah bilik gelap. B ni kalau ikut dia sihat. Tapi dia ambil, dia letak dalam bilik gelap. Untuk beberapa hari, bagaimanakah keputusan ujian kanji? Rasa-rasanya kanji terhasil tak? Fotosintesis berlaku tak? Tak ada cahaya ni. Jadi dah tentulah tak berlaku. Jadi keputusannya adalah negatif. Negatif tu maksudnya tak berlakunya kanji. Okay, nak tahu kanji macam mana? Kita titiskan iodin tadi. Ingat tak iodin? Titiskan iodin supaya kita nampak warna biru tua terhasil. Kalau tak ada, maksudnya tak ada kanji lah. Jadi keputusan negatif untuk kedua-dua tumbuhan. Jadi maksudnya tak berlakunya proses fotosintesis. Jadi kat sini, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa tenaga cahaya matahari. Cahaya matahari lah senang. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey, itulah maksudnya. Okey, dah boleh salin. Okey je, boleh salin dah. Okey, dah. Teruskan lagi Okey, lengkapkan persamaan perkataan berikut untuk proses fotosintesis. Okey, yang pertama, fotosintesis tau. Okey, fotosintesis mesti diperlukan karbon dioksida. Okey, plus air dan menghasilkan oksigen plus dengan glukosa. Okey. Tenaga tak ada. Tenaga tak ada. Sebab tenaga tu hanya dihasilkan masa proses respirasi sahaja. Okey, sampai sini okey tak? Kita buat sikit lagi Kita ada ABC sikit je lagi ni. Okey, yang pertama. Menunjukkan dua jenis sel yang terdapat dalam manusia. So, apakah persamaan sel-sel ini? Okey, awak rasa apa jawapannya? Persamaan dia nak persamaan. Bukan perbezaan, dia nak persamaan. Adakah kedua-duanya mengangkut oksigen? Tak. Ini angkut oksigen. Ini bunuh
bunuh benda asing. Benda asing tu termasuk virus. Melindungi badan daripada penyakit. Tak, ini saja melindungi dari penyakit. Berada dalam sistem yang sama. Okey, betul. Dua-dua ni berada dalam sistem peredaran darah. Kedua-dua ni dalam berada sistem peredaran darah. Ni betul. C. Okey, nombor 2, carta aliran rajah menunjukkan organisma sel. Okey, sel tisu. Antara berikut manakah contoh yang betul bagi X? X tu apa guys? X tu organ kan? Sel tisu organ. Agaknya dalam banyak-banyak ni manakah organ? Cuba korang tengok. Manakah organ guys? Cuba korang teka sikit. Mana satu kat organ? Okey, apa jawapannya guys? Apakah organ? Jantung ke tak? Jantung betul. Jadi yang ada satu betul. Ni tak ada satu, potonglah. Tak ada satu ni. Perut betul organ. Sperma sel ya. Ovum pun sel. Jadi 1 dan 2. A. A. Okey, 3. Okey, menunjukkan keratan rentas daun. Daun. Yang atas sekali apa? Yang atas sekali. Kita check sikit. Mungkin ada yang lupa kan. Kita check daun. Ni daun. Okey, ini adalah daun. So, daun yang paling tinggi adalah sel epidermis. Ni sel epidermis kita. Yang kedua adalah sel palisad. Ni. Sel palisad yang mempunyai kloroplas. Okey, boleh nampak dah kan? Okey, jom kita buat. So, yang atas ni adalah epidermis. Ni adalah palisad. So, bagaimanakah terlibat dalam proses penghasilan glukosa? Ni palisad ni. Palisad ni adalah menghasilkan glukosa. Sebab sini ada kloroplas. Kloroplas berada kat sini. Jadi, kalau ikut, jawapan kita adalah B. B tu yang ada kloroplas ya. Menghasilkan glukosa. Okey, nombor 4. Persamaan perkataan dalam rajah 4 menunjukkan proses penghasilan makanan dalam tumbuhan dikenali sebagai fotosintesis. Nampak karbon dioksida, air. Okey. Apakah kepentingan proses ini kepada alam sekitar? Kalau ikutkan dia adalah mengurangkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni adalah karbon dioksida. Jadi dia nak kurangkan karbon dioksida ni. Sebab dia menghasilkan oksigen. Okey guys, kita sikit lagi. Kita habiskan ni je, nombor 1 je ya. Kita nak habiskan nombor 1 je, nak labelkan sel ni. Okey, nombor 1, P dan Q. Apakah P guys? Ni sel apa ni? Sel tumbuhan. Agaknya P tu apa? P bentuknya macam ini. Apa tu P? Siapa ingat bentuk macam tu? Ni bentuk kalau ikut bulat-bulat sikit ni. Jadi ini adalah mitokondria. Yang ini adalah kloroplas. Kalau untuk tumbuhan ni kan, kloroplas sangat popular. Okey, tuliskan persamaan proses respirasi. Fotosintesis. Ingat, respirasi terbalik tau. Glukosa tambah oksigen. Kita menghasilkan
tenaga karbon dioksida tambah air dan juga tenaga energi. Okey, yang kat sini terbalik. Kat sini karbon dioksida dan air. Ini adalah oksigen dan glukosa. Tada, dah siap. Itu sahaja untuk hari ini guys. So hopefully korang dapatlah sesuatu hari ini. Okey tak guys? Faham tak untuk hari ini? Kalau faham, nanti minggu depan dah bolehlah buat topik yang lain. Bolehlah juga masuk bab yang lain. Okey. Arisha okey? Alia okey? Amma okey Amma? Zaki okey? Atika okey Atika? Boleh Okey, kalau boleh kita akan sampai di sini saja guys.